Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulakan kelas, mari kita baca doa sebelum belajar. Okey, sama-sama baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahdina ni'mataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey, buka buku teks bahasa Melayu, buka surat 135. Okey, buku teks bahasa Melayu, muka surat 135. Okey, dalam muka surat 135 kita akan belajar tentang kata kerja. Kata kerja ada dua. Yang pertama kata kerja aktif dan yang kedua kata kerja pasif. Okey, untuk muka surat 135 ni kita akan belajar dulu tentang kata kerja aktif. Okey, awak dah belajar dah semua ni. Hari ni kita ulang kaji dia balik. Okey, kata kerja pasif. Kata kerja ada dua. Kata kerja aktif dan kata kerja pasif. Kita pergi dulu kepada kata kerja aktif. Okey, Muallim nak semua orang fokus dengar betul-betul apa yang Muallim terangkan ni. Nanti kalau siapa tak faham, boleh buka mic dan boleh tanyakan soalan. Okey, kata kerja aktif. Kata kerja aktif ada dua jenis. Yang pertama kata kerja aktif transitif dan yang kedua kata kerja aktif tak transitif. Okey, kita pergi dulu dengan kata kerja aktif transitif. Okey, apa itu kata kerja aktif transitif? Okey, yang pertama kata kerja aktif transitif, subjek di hadapan ayat. Maksud dia subjek ni nama orang. Maksudnya bila nama orang tu kena ada di depan. Dan kata kerja aktif transitif menggunakan imbuhan me. Ni gunakan imbuhan me dan mesti ada objek selepas dia. Kata kerja ni maksud dia kerja apa yang dia tengah buat. Aktiviti apa yang dia tengah buat tu. Kalau sakit itu bukan kata kerja. Sakit itu bukan dia tengah buat kerja. Sakit itu perasaan. Kalau gembira pun sama. Gembira bukan kata kerja. Gembira itu ialah perasaan. Kena bezakan. Kata kerja ni perbuatan. Kerja apa yang dia tengah buat. Contoh dia tengah makan, dia tengah minum, tengah tidur, tengah membaca. Itu contoh kata kerja. Yang pertama kata kerja aktif transitif. Okey, kata kerja aktif transitif. Yang pertama kata kerja aktif transitif ni, ingat kata kerja aktif transitif dia subjek berada di hadapan ayat. Itu yang pertama, kata kerja aktif transitif. Subjek ni maksudnya nama orang. Nama orang berada di hadapan. Tak boleh berada di belakang. Nama orang ni kena ada di hadapan. Yang pertama, kata kerja aktif transitif, subjek di hadapan, nama orang di hadapan dan dia menggunakan imbuhan me dan mesti ada objek selepas dia. Contoh ayat, tengok haikal. Haikal ni subjek di hadapan ayat. Jadi subjek kat depan haikal dan kata kerja dia mesti ada imbuhan me. Kerja yang dia tengah buat ialah baca dan imbuhan dia mestilah mem. Kena ingat tu, kata kerja aktif transitif, imbuhan me, bukan imbuhan ber, bukan imbuhan ter, bukan imbuhan di. Imbuhan mem. Ingat, imbuhan mem dan selepas kata kerja tu ada objek. Objek dia ialah buku. Subjek ni benda bernyawa. Objek ni benda yang tidak bernyawa. Ingat yang tu. Kata kerja aktif transitif, subjek di hadapan, nama orang di hadapan dan menggunakan imbuhan mem. Selepas dia mesti ada subjek. Mesti ada. Kalau tak ada subjek, salah.
Contoh yang kedua, Tasha, subjek, nama orang di depan, kerja dia sedang goreng dan imbuhan dia imbuhan me. Nah, imbuhan me. Dan selepas dia ada ayam, ada objek selepas dia. Itu maksud dia kata kerja aktif transitif. Okey, boleh faham setakat ni kata kerja aktif transitif? Ada sesiapa yang tanya soalan tak? Boleh bezakan tak? Jelas ah? Kalau tak faham, tanya soalan, tanya, buka mic, tanya. Ingat kata kerja aktif transitif, nama orang di hadapan menggunakan imbuhan me dan selepas dia kena ada objek. Itu kata kerja aktif transitif. Okey, yang kedua, kata kerja aktif tak transitif. Tadi kata kerja aktif transitif. Yang ini pula kata kerja aktif tak transitif. Kata kerja aktif tak transitif. Okey, yang pertama subjek di hadapan sama dengan kata kerja aktif transitif. Subjek di hadapan, nama orang di depan, tetapi yang berbeza ialah imbuhan. Kata kerja aktif tak transitif dia gunakan imbuhan ber dan juga ter. Kalau aktif transitif imbuhan me. Aktif tak transitif imbuhan ber dan juga imbuhan ter dan dia tidak perlukan objek. Selepas kata kerja aktif tak transitif tak perlukan objek. Kalau kata kerja aktif transitif mesti ada objek. Tengok nama orang di depan, imbuhan me dan selepas dia ada objek. Itu kata kerja aktif transitif. Kalau kata kerja aktif tak transitif, nama orang di depan, Norman, kerja dia salam. Dan imbuhan dia ialah imbuhan ber. Itu beza dia. Kalau kata kerja aktif transitif, nama orang di depan, subjek di depan, Tasha, kerja dia sedang goreng dan imbuhan dia guna imbuhan me. Selepas dia ada objek. Itu aktif transitif. Aktif tak transitif, nama orang di depan, Norman, imbuhan dia, kata kerja dia sedang bersalam. Dan dia gunakan imbuhan ber. Kata kerja aktif tak transitif menggunakan imbuhan ber. Dan selepas kata kerja ni, dia tak ada objek. Tengok, dengan. Dengan ni bukan objek. Objek ni benda yang tidak bernyawa. Dengan ni ialah kata hubung. Itu maksud dia. Dengan ayahnya. Contoh yang kedua, Filia, nama orang, subjek di depan. Kerja dia sedang senyum. Imbuhan dia imbuhan ter. Ingat, kata kerja aktif tak transitif, imbuhan ber dan imbuhan ter. Dan selepas dia tak perlukan objek. Tengok, selepas tersenyum ada gembira. Gembira ni bukan objek. Gembira ni perasaan. Yang ketiga, contoh dia, nama orang, Syahrul. Kerja dia sedang nangis. Imbuhan dia menangis. Okey, yang ini menangis walaupun imbuhan me, tengok selepas dia ada kerana. Kerana ni bukan objek. Kalau kata kerja aktif transitif walaupun imbuhan me, selepas dia ada objek. Yang ni menangis imbuhan me, selepas dia kerana. Kerana bukan objek. Tak perlukan objek ialah kata kerja aktif tak transitif. Okey, boleh faham setakat ni kata kerja aktif, transitif dan tak transitif. Faham tak? Faham. Ada sesiapa yang tanya soalan tak? Boleh faham kata kerja aktif transitif dan tak transitif? Okey, jadi tengok buku awak tadi. Mari kita buat soalan ke bawah, bercerita menggunakan kata kerja. Kata kerja yang telah diberikan. Okey, tajuk dia ialah jurutera pertanian. Ke atas ni, jurutera pertanian. Itu tajuk dia. Jurutera pertanian. Okey, tengok. Zara baru pulang dari sekolah. Dia menghadiri ceramah tentang kerjaya dalam bidang pertanian. Maksudnya kerja dalam bidang pertanian. Okey, dia bagi kepada kita ada 8 gambar. Yang pertama pulang, gambar yang pertama pulang. Dan yang kedua dia bagi kepada kita, yang pertama ialah pulang. Ni dia bagi dah yang kedua pertama pulang. Yang kedua berangan-angan. Yang ketiga berada. Yang keempat mencipta. Yang kelima memeriksa. Yang keenam menyediakan. Yang ketujuh meningkat dan yang ke-8 tersedar.
Okey, jadi mari kita bina ayat menggunakan perkataan yang telah diberikan kepada kita. Tengok, ini semua ialah kata kerja aktif transitif. Tengok, yang pertama dia gunakan imbuhan apa ni? Ber. Tengok, berangan-rangan, imbuhan ber. Berada, imbuhan ber. Menyedia, kata kerja aktif transitif, imbuhan me. Kata kerja aktif tak transitif, imbuhan ber dan juga ter. Ini semua kata kerja aktif. Aktif transitif dan aktif tak transitif. Jadi mari kita cuba bina ayat menggunakan gambar-gambar dan perkataan yang telah diberikan kepada kita. Okey, kat bawah ni kita sambung je. Dia bagi Zara baru pulang dari sekolah selepas mengurus diri dia. Okey, mari kita sambung. Okey, kita sambung. Zara, kita cuba bina ayat menggunakan perkataan yang telah diberikan kepada kita. Tengok, Zara baru pulang dari sekolah. Okey, yang pertama dia dah bagi dah kepada kita pulang. Yang pertama ni. Dia dah bagi dah kepada kita pulang. Dia dah bagi dah ayat kepada kita pulang. Kat sini dia bagi dah. Ini pulang. Zara baru pulang dari sekolah. Lepas tu kita sambung yang bawah ni. Selepas mengurus diri, dia. Jadi kita sambung. Selepas mengurus diri, dia. Okey, tengok gambar yang kedua. Perkataan dia ialah berangan-rangan. Berangan-rangan. Dia sedang berangan-rangan. Tengah berangan-berangan buat apa tu? Okey, tengok Zara tu berada di mana? Tengok dalam gambar tu. Zara berada di mana? Di mana Zara berada tu? Berada di dalam bilik. Dia berada di dalam biliknya. Itu yang pertama. Itu ada. Okey, mari kita masukkan berangan-rangan. Ingat, kata kerja aktif dan transitif, subjek di depan, nama orang di depan. Jadi nama dia Zara. Tapi kita tak nak ulang benda yang sama. Kita gantikan Zara ini dengan kata ganti nama dia. Dia berangan-rangan. Masukkan perkataan itu, berangan-rangan. Perkataan ini dia bagi ni, berangan-angan. Berangan-angan, kata kerja aktif tak transitif, imbuhan ber, tak transitif, tak perlukan objek. Jadi selepas dia berangan untuk menjadi apa? Dia berangan-angan ingin menjadi, dan ke atas ni dia bagi dah ni, jurutera pertanian. Cita-cita dia nak jadi jurutera pertanian. Jadi dia berangan-angan ingin menjadi jurutera pertanian. Titik. Ingat, kata kerja aktif tak transitif, subjek di depan, nama orang dia, imbuhan ber. Kerja dia sedang berangan-angan, imbuhan ber, dan selepas dia kata kerja aktif tak transitif, tak perlukan objek. Ingin bukan objek. Itu yang kedua. Boleh faham setakat ni? Boleh faham? Kalau siapa tak faham boleh tanya soalan. Nanti lepas ni kerja rumah awak buat balik benda ni. Siapa tak faham boleh tanya sekarang. Okey, yang ketiga berada. Okey, berada di mana tu? Tengok dalam gambar ni. Mestilah pintu ni nak masuk ke dalam pejabat. Tengok Zara dah besar dah ni. Dia berangan-angan, nanti besar dia nak jadi jurutera pertanian. Jadi berada, di mana dia berada tu? Mestilah berada, bila kerja mestilah dia ada office dia, betul tak? Kalau kerja mesti ada office. Jadi macam mana kita nak gunakan? Dia berada, kita sambung je. Gunakan perkataan yang telah diberikan. Berada. Ingat, berada, imbuhan ber, kata kerja aktif tak transitif. Kata kerja aktif tak transitif, tak perlukan objek. Ingat, Zara nak subjek di depan. Tapi kita tak nak ulang benda yang sama. Kita gantikan dengan Zara ni dengan dia. Dia berada, kerja dia berada, imbuhan ber, tak perlukan objek. Berada, kita gunakan berada di pejabatnya. Tengok, di tu bukan objek. Kata kerja aktif tak transitif, tak perlukan objek. Imbuhan ber, tak perlukan objek. Imbuhan ber dan ter, tak perlukan objek. Di tu kata sendi nama. Dia berada di pejabatnya. Titik. Tengok, jurutera pertanian. Tengok ada nama Zara. Zara binti Hasib.
Itu yang pertama. Boleh faham setakat ni? Semua jelas tak? Ada sesiapa yang tanya soalan tak? Boleh faham ke tak? Nanti kerja rumah awak kena buat balik semua ni. Kalau tak faham boleh tanya. Awak dah jam 4 dah kena ketahui dah semua ni. Dah jam 4 dah. Bukan dah jam 1, dah jam 4 dah ni. Okey, kita masuk dengan yang keempat. Perkataan yang diberi ialah mencipta. Imbuhan men, kata kerja aktif transitif ke kata kerja aktif tak transitif? Imbuhan me. Imbuhan me kata kerja aktif transitif ke kata kerja aktif tak transitif? Ada orang tak dalam ni? Imbuhan men. Kata kerja apa? Imbuhan men. Aktif transitif ke aktif tak transitif? Transitif. Aktif tak transitif, aktif transitif. Kata kerja aktif transitif. Kalau tak faham tanya, jangan tanya. Kata kerja aktif transitif. Kata kerja aktif transitif, dia ada subjek di depan. Nama orang di depan. Kata kerja, lepas tu dia gunakan imbuhan be, imbuhan me. Dan mesti ada objek. Ada objek selepas dia. Kata kerja aktif tak transitif. Lain kali kalau tak faham tanya. Jangan diam je. Subjek di depan. Kata kerja aktif tak transitif, subjek di depan. Nama orang depan. Dan kata kerja aktif tak transitif dia gunakan imbuhan apa? Imbuhan ber dan juga imbuhan ter. Dan dia tak perlukan objek. Kena ingat ini. Tak perlukan objek. Kalau tak faham tanya, jangan diam. Mu'allim tak marah pun kalau awak tanya. Mu'allim marah kalau awak tak faham tapi awak kata faham. Yang tu mu'allim marah. Okey, kita masuk dalam yang keempat, mencipta. Jadi Zara ni berangan-angan dia menjadi jurutera pertanian. Jadi kita boleh gunakan dia, yang ni kita sambung dengan perenggan baru. Ingat perenggan baru mesti mulakan di sini. Zara, kita gunakan sebagai. Zara kerja sebagai apa? Sebagai jurutera pertanian, Zara, okey apa nak gunakan ni? Nak sambung dengan ayat mencipta. Zara mencipta, bila sebut tentang jurutera pertanian, sudah dia mencipta barang-barang berkaitan dengan pertanian. Boleh kita gunakan dalam pertanian, bercucuk tanam, kita boleh gunakan mencipta baja. Baja, kita boleh gunakan yang tu. Sebagai jurutera pertanian, Zara mencipta. Ingat, imbuhan men, kata kerja aktif transitif. Selepas dia mesti ada objek. Objek dia baja. Objek benda yang tidak bernyawa. Kena ingat yang tu. Sebagai jurutera pertanian, Zara mencipta baja organik. Baja, kita gunakan baja apa ni? Baja mesra alam kita boleh gunakan. Baja yang mesra alam. Sekejap. Zara mencipta baja mesra alam. Mesra alam untuk kegunaan petani. Petani yang gunakan. Boleh faham setakat ni? Boleh. Kalau tak faham tanya. Kalau tak faham tanya. Jangan diam je. Okey, kita masuk dengan yang nombor 5 pula. Nombor 5 tu memeriksa. Tengok, Zara memeriksa apa tu? Gambar apa tu? Dalam gambar tu, gambar apa tu? Memeriksa tayar. Kenderaan apa tu? Kenderaan apa tu? Apa dia? Terak. Itu traktor. Kita panggil traktor. Jadi macam mana kita nak bina ayat? Memeriksa, imbuhan me,
Ingat, imbuhan me ialah kata kerja aktif transitif. Imbuhan me, memeriksa. Ni, imbuhan me. Kata kerja aktif transitif, imbuhan me. Kena ingat yang tu. Jadi, mestilah subjek di depan. Siapa subjek dia? Zara. Kita tak nak ulang benda yang sama, kita gantikan Zara. Zara memeriksa imbuhan me. Imbuhan me. Kata kerja aktif transitif. Selepas dia mesti ada objek. Memeriksa traktor. Yang ramai kuning tu, kenderaan tu. Memeriksa traktor. Apa lagi kita nak sambung? Traktor ni siapa yang guna? Pekerja. Petani. Sebab ini tentang pertanian. Kita gunakan petani. Itu contoh dia. Boleh faham setakat ni? Okey, kita masuk dengan nombor 6. Menyediakan. Imbuhan me, kata kerja aktif transitif. Jadi mari kita sambung. Dia menyediakan, ingat imbuhan me, kata kerja aktif transitif. Selepas dia mesti ada objek. Dia menyediakan apa? Tengoklah gambar tu. Tengok Zara tengah pegang apa tu? Tengok dia tengah pegang apa? Tengah pegang buku, betul tak? Jadi bila tengah pegang buku, dia sedang mencatat. Dia sedang menyediakan catatan tentang apa? Tengok dekat sekeliling dia tu ada pokok-pokok, betul tak? Kita boleh gunakan yang tu. Zara menyediakan catatan mengenai pertumbuhan anak pokok. Kita boleh gunakan pokok-pokok yang telah ditanam sebab dia kerja dalam bidang pertanian. Itu contoh dia, kita boleh gunakan. Okey, yang seterusnya nombor 7. Meningkat. Apa yang meningkat? Dia jual apa tu? Dia jual, mestilah dia tengah jual pokok-pokok. Dia kan jurutera pertanian. Jadi mesti dia menyediakan pokok-pokok. Dia tengah tunjukkan kepada sesiapa tu. Tengok dia berada di pejabat Mardi. Jadi kita sambung. Kita mulakan dengan perenggan baru. Mulakan di tengah. Di pejabat Mardi. Zara menunjukkan apa? Menunjukkan hasil tanaman yang semakin kita boleh gunakan macam tu, yang semakin meningkat. Titik. Dan yang terakhir sekali nombor 8. Rupa-rupanya Zara tu tengah berangan, dia baru tersedar. Jadi macam mana kita nak masukkan ayat tersedar tu? Akhirnya Zara tersedar daripada lamunannya. Titik. Boleh faham setakat ni? Ingat, kata kerja aktif transitif ada dua. Kata kerja aktif transitif, kata kerja aktif tak transitif. Kata kerja aktif transitif, subjek di depan, imbuhan me dan ada objek. Tengok, subjek di depan. Okey, Zara, subjek. Imbuhan me. Selepas dia ada objek. Itu contoh dia. Ingat tu, kata kerja aktif transitif, subjek di depan. Subjek di depan menggunakan imbuhan me dan selepas dia ada objek. Itu yang ini, Zara, nama orang di depan. Imbuhan me. Dan selepas dia ada objek, baja. Apa lagi tengok? Dia, nama orang, subjek. Imbuhan me, memeriksa traktor. Traktor tu objek. Kalau kata kerja aktif tak transitif, subjek di depan sama. Tetapi dia gunakan imbuhan ber dan ter dan tak perlukan objek. Contoh dia ni, Zara, nama orang. Imbuhan dia imbuhan ter. Tersedar. Daripada ini bukan objek. Daripada ni kata sendi nama. Mana lagi? Tengok ni, dia subjek di depan berangan-angan ingin. Imbuhan ber dan ingin ini bukan objek.
Boleh bezakan tak kata kerja aktif transitif dan kata kerja aktif tak transitif? Ada sesiapa yang soalan tak? Boleh faham tak? Abdul Aziz faham? Zuhair faham? Anas? Ali faham? Faham? Ali faham? Zakwan Haris, Aidil, Aunia Aisyah, Zarifah faham ke tak? Darwish, Fadlan, Adam Zikri faham ke tak? Ada siapa yang tanya soalan tak tentang kata kerja aktif transitif dan kata kerja aktif tak transitif? Ada orang ketuk-ketuk, Ustaz, saya dengar. Siapa ahli faham jangan main. Okey, kita ada 10 minit lagi. Kita masuk dengan tajuk yang terakhir. Tadi kata kerja aktif transitif dan kata kerja aktif tak transitif. Yang ini kita masuk pula dengan kata kerja pasif. Kata kerja pasif. Tadi kata kerja aktif. Kata kerja pasif pula kita masuk. Okey, kata kerja pasif. Okey, kalau kata kerja aktif transitif, kalau kata kerja aktif, tak kisahlah aktif transitif ke aktif tak transitif, subjek dia di depan, nama orang di depan, kata kerja aktif. Kalau kata kerja pasif pula, subjek di depan tetapi objek di depan tetapi subjek kat belakang. Dia terbalik. Kata kerja aktif transitif. Kata kerja aktif transitif. Tengok. Kata kerja aktif. Kata kerja aktif subjek di depan. Tengok ni. Subjek di hadapan. Tengok nama orang kat depan. Haikal. Nama orang kat depan. Kata kerja aktif. Kalau kata kerja pasif, yang kat depan ialah objek. Nama orang di belakang. Itu yang pertama. Kalau kata kerja aktif, imbuhan me, imbuhan ber dan ter. Kata kerja aktif kata kerja pasif pula, dia ada dua. Sama ada dia tiada imbuhan ataupun dia imbuhan di. Itu beza dia. Ingat tadi, kata kerja aktif, subjek di depan. Subjek di depan, nama orang di depan. Kata kerja pasif pula, objek di depan. Nama orang kat belakang. Tengok, Yusri kat belakang, objek kat depan. Lepas tu, kata kerja aktif, dia gunakan imbuhan me. Dan mesti ada objek. Kalau pasif, kata kerja aktif tak transitif, imbuhan ber dan imbuhan ter. Dan dia tak perlukan objek. Kata kerja pasif pula, kena ingat yang tu je. Objek dia kat depan, buku cerita, benda tak bernyawa. Subjek di belakang, nama orang kat belakang. Dan imbuhan dia ialah imbuhan di. Dan mesti ada oleh. Itu je beza dia. Kalau kata kerja aktif, imbuhan me, imbuhan ber, dan imbuhan ter. Kata pasif, imbuhan di dan juga oleh. Contoh dia, baju, objek di depan, subjek di belakang, kakak. Dijahit oleh. Kata kerja dia jahit. Dia gunakan imbuhan di. Yang ni tak ada imbuhan. Pinggan saya cuci di dapur. Dia tak ada imbuhan. Itu je beza dia. Boleh bezakan tak tiga benda ni? Kata kerja aktif dan juga kata kerja pasif. Boleh bezakan tak? Boleh. Kalau tak faham, tanya. Okey, kita ada 6 minit lagi. Okey, kita masuk dengan yang terakhir sekali. Buku teks awak muka surat sebelah. 136. Okey, mari kita cuba lengkapkan ini. Tepung kulit pisang. Zara membaca surat khabar tentang penghasilan tepung daripada kulit pisang. Nak buat cucur ni. Okey, yang pertama, dia bagi yang pertama apa dia? Gambar yang pertama. Kulit pisang dibersihkan bagi membuang kotoran. Kata kerja pasif.
Macam mana kita tahu kata kerja pasif? Tengok, kulit pisang. Kulit pisang ialah objek. Objek di depan, subjek di belakang. Ini tak ada subjek. Dan dia gunakan imbuhan di. Itu contoh dia yang pertama. Okey, yang kedua pula. Gambar yang kedua. Tadi nak buat tepung kulit pisang ni. Yang pertama kita bersih. Kulit pisang dibersihkan bagi membuang kotoran. Tengok gambar tu. Dia sedang membersihkan. Yang kedua, kulit pisang daripada isinya. Kulit pisang apa? Dia tengah buat apa ni? Dia tengah buat apa tu? Dia sedang mengopek, betul tak? Dia buang kulit tu. Jadi kita boleh gunakan dikupas sesuai. Memotong, imbuhan kata kerja aktif. Ini kita kata kerja pasif. Kata kerja pasif imbuhan di. Jadi kita boleh gunakan dipotong, dia tak potong tu, dia buang kulit tu. Kita gunakan kupas. Kata kerja pasif imbuhan di. Kena ingat tu. Kulit pisang dikupas daripada isinya. Itu yang kedua. Okey, yang ketiga pula. Gambar yang ketiga. Kulit pisang ke dalam air panas dan garam. Okey, dia buat apa tu? Dia letak apa tu? Dia masukkan dalam apa tu? Kulit pisang direndam ke dalam air panas. Pandai Zakwan Harith. Direndam. Direndam. Kulit pisang direndam ke dalam air panas dan air garam. Okey, yang seterusnya nombor 4. Kulit pisang di dalam mesin pengering. Nak gunakan apa? Dia masukkan dalam mesin. Dikering. Dikering. Kulit pisang dikering di dalam mesin pengering. Okey, yang kelima. Yang kelima apa dia? Kulit pisang dikisar ke dalam dikisar. Dia masukkan dalam mesin pengisar tu. Kulit pisang dikisar ke dalam mesin pengisar. Dan yang terakhir sekali apa dia? kulit pisang yang telah menjadi telah apa? Dengan gambar tu dia tengah buat apa tu? Tadi dia dah masukkan dalam mesin pengisar. Mestilah dia telah dikisar. Dia dah masukkan dalam mesin pengisar tadi. Telah dikisar menjadi tepung. Dia tepung lah. Tengok dia masukkan ini pisang yang besar-besar. Lepas tu dia masukkan dalam mesin pengisar, dia kisar-kisar, maka menjadilah tepung. Abang belajar dia jaga tahu. Okey, boleh faham tak setakat ni? Ada sesiapa yang tanya soalan tak? Ada. Hari ini kita dah belajar tentang kata kerja aktif transitif, kata kerja aktif tak transitif dan juga kata kerja pasif. Okey, jadi kerja rumah awak hari ini ialah awak bina ayat menggunakan perkataan yang telah kita buat tadi. Awak sertakan benda ni. Yang macam kita dah bincangkan tadi, jawapan kita dah bincang dah bersama tadi. Awak buat je balik. Itu yang pertama, muka surat 135 dan muka surat 136. Awak siapkan balik ni. 1 sampai nombor 6. Salin, awak salin semua ni. Salin nombor 1. Lepas tu nombor 2, kulit pisang. Apa jawapan dia? Nombor 3, kulit pisang. Apa jawapan dia? Nombor 4, kulit pisang. Apa jawapan dia? Dan begitu juga ada nombor 5 dan juga nombor 6. Boleh faham setakat ni? Boleh.
Ada siapa nak tanya soalan tak sebelum kita habiskan kelas pada pagi ini? Kita ada kurang dari 1 minit lagi. Okey, kalau tak ada kelas, setakat ini sajalah kelas kita untuk pagi ini. Kita tutup kelas kita dengan baca surah Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-As innal insana lafi khus illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin. Okey, jumpa lagi.